yang ditinggalkan daripada sembahyang itu salah suatu daripada 3 perkara. Pertamanya rukun, keduanya sunat ab'ad, dan ketiganya sunat hay'ah. Ada 3 benda yang seseorang tu dalam sembahyang dia tinggalkan. Boleh berlaku kesalahan-kesalahan ini, sama ada cuai dia ataupun dia ditipu oleh syaitan dalam solatnya itu tadi, maka dia cedera pada rukun dia. Sebab tu kita belajar sebelum daripada ni, iaitu arkanus salat, rukun-rukun dalam sembahyang. Rukun yang 13 tu tadi kita tahu bezakan, mana af'al ada 6, rukun aqwal ada 6 juga, kemudian rukun qalbi ada 1. Jadi 13 semua tu tadi. Jadi apa-apa benda tu itu semua arkan, mana daripada rukun-rukun yang solat tu tadi. Itu kita dah belajar, dah tengok dah lebih awal tadi. Kemudian lagi seseorang dalam sembahyang dia boleh cuai lagi dalam hilang kadang-kadang yang cedera tu adalah sunat ab'ad. Sunat terbagi pada 2, satu ab'ad, satu hayat. Dan sunat yang ab'ad ini, kalau sedikit cedera dia, maka sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Maka dituntut sangat supaya digantikan kesalahan itu dengan dibuat sujud sahwi. Dan satu lagi iaitu sunat hayat. Jadi sunat hayat ini adalah sunat yang lain-lain. Maknanya yang kita baca tasbih, yang kita baca surah lepas Fatihah, yang kemudian yang bangsa perbuatan angkat tangan, yang bukan takbiratul ihram, takbir intiqalat, kemudian bacaan-bacaan lain yang dalam ketika kita dalam ketika duduk bacaan, maka semuanya tu tadi dibangsakan banyak. Jadi sunat hayat tu kita dah lihat dah banyak kategori jenisnya. Jadi dia sebutkan tadi bahawa seorang musalli tadi dia cuai, dia cedera, dia boleh melakukan kesalahan dalam solatnya itu. Bila dipandang kesalahan tu tadi, dia tak boleh tidak daripada 3 keadaan ni tadi. Sama ada cedera dia pada rukun, kadang-kadang sujud, dia maklumlah rukuk tu sekali, tapi bila sujud tu 2 kali. Kadang-kadang dia masa dia sujud tu tadi, dia dah otak dia dah lupa lalai, dia buat sujud tu sekali tu. Kemudian dia maknanya dia duduk tahiyat awal ke ataupun dia bangkit terus macam tu dengan lupa pada sujud. Sujud tu wajib 2 kali. Jadi dia buatkan sekali, cedera pada sujud. Kadang-kadang dia duduk tadi sepatutnya baca tahiyat akhir, yang bacaan itu termasuk dalam rukun aqwal, tapi dia baca Fatihah pula di situ, bukan tempat dia tadi. Jadi kalau kita lihat dulu-dulu kesalahan, benda-benda yang dilakukan oleh seorang musalli dalam solatnya, kadang-kadang kalau kita tengok kesalahannya tu berlaku, dia buat terlampau panjang. Umpamanya rukun yang pendek, pada i'tidal dan pada as-sujud baina sajdatain, duduk antara 2 sujud tu, dia baca melebihi daripada kadar seorang yang membaca tahiyat akhirnya. Maka dia dah lebih daripada had yang sedemikian, maka kesalahan tu boleh membatalkan solat. Begitu juga pada i'tidal tadi, kadarnya subhanallah, tapi dia baca lebih kadar daripada suratul Fatihah lamanya, ataupun dia baca suratul Fatihah di situ. Ini semuanya kecuaian yang berlaku yang dikatakan pada rukun, pada rukun tadi. Begitu jugalah pada sunat ab'ad. Kadang-kadang seorang meninggalkan waktu subuh, dia lupa ataupun dia sengaja tinggalkan doa kunut. Begitu juga kadang-kadang tahiyat awal ditinggalkan. Jadi pernah juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis disebutkan, Rasulullah sifat dia banyak, kalau dikajikan dalam sirah dia, dalam keadaan fiqh sunnah dia tu tadi, bagaimana keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk banyak, dalam bentuk pengajaran, nak diajarkan umat ni kalau berlaku keadaan yang sedemikian, apa cara nak buat. Jadi banyak dalam hadis, umpamanya dalam hadis yang Zulyadain tu, Rasulullah SAW bila ditanya, adakah sembahyang tu ditambah ataupun kamu lupa? Rasulullah jawab bahawa dia kata dia tak lupa. Dia tak lupa, la ansa. Dia tak kata aku tak lupa, tetapi apa perbuatan dia selepas tu, InsyaAllah kita tengok hadis yang Zulyadain tadi yang akan datang. Tapi bermakna saya nak sebutkan tadi bahawa
perbuatan itu boleh berlaku untuk bentuk pengajaran, ya, bentuk pengajaran. Kita tak boleh katakan bahawa Rasulullah SAW sebagaimana yang dalam peristiwa ayat yang diturunkan dalam surah yang Abasa wa Tawalla, Rasulullah kemudian maknanya dia bermasam muka, dia berpaling ketika Abdullah Umi Maktum datang nak tanya pada Rasulullah tentang hukum, tetapi Rasulullah pada masa itu dia tengah menghadap pembesar jahiliyah, iaitu Mekah pada masa itu untuk menerangkan agama Allah pada mereka. Lalu datang seorang hamba Allah ni yang buta ni, muazzin Rasulullah SAW selain daripada Sayyidina Bilal. Dia bertanya lalu Rasulullah berpaling tu tadi bukan bentuk yang maknanya satu bentuk kesalahan yang apa ni untuk baginda Rasulullah SAW sebagai seorang yang maksum, sunyi daripada dosa yang dimaafkan, tidak ada dosa bagi orang yang bertaraf Rasul ini, maka perbuatan itu adalah bentuk mengajar, sebab dalam pada ayat itu tafsirnya adalah bentuk mengajar pada kita umat baginda Rasulullah SAW supaya tidak berlaku hal keadaan sedemikian. Begitu jugalah dalam hadis tadi yang berhubung dengan sembahyang ni, tentang sujud sahwi. Rasulullah menggambarkan pada keadaan yang berlaku satu peristiwa, dia solat 5 waktu, solat pada solat zuhur 5 rakaat. Sedangkan kita faham solat zuhur itu adalah 4 rakaat, tapi Rasulullah SAW buat 5, jadi bermakna adakah Rasulullah SAW tadi mana perbuatan tu tadi maknanya tunjukkan bahawa Rasulullah ni seorang yang lemah, ataupun Quran mana ditipu syaitan pada solat? Tidak, tapi semuanya itu tadi dalam bentuk pengajaran bagi umat kalau berlaku keadaan sedemikian, sehingga bila dilakukan 5 tadi, Rasulullah SAW tanyakan, mazaka, dia tanya, adakah sedemikian? Mana sahabat tanya, adakah mana ditambahkan zid fi salah, adakah tambahan pada salat, sedangkan zuhur tu adalah 4 rakaat, adakah tambah satu lagi? Rasulullah lalu maknanya terus Rasulullah SAW ajarkan, kalau berlaku macam tu, mana kamu bangkit selepas mana dan selepas daripada salam tu, setelah ditegur macam tu, Rasulullah terus maknanya takbir, sujud, kemudian 2 kali, itulah sujud sajadah, kemudian diakhiri dengan salam, iaitu itulah cara yang diajarkan. Itu satu contoh. Jadi berlaku pula lagi dalam kes yang lain, dalam salat zuhur ataupun asar, itu kes yang disebutkan Zul Yadain. Itu juga dalam hal yang lain yang mana Rasulullah SAW yang tadi dia maknanya yang tadi lebih satu pada semayang zuhur, satu lagi yang pada semayang zuhur ataupun asar. Mikro riwayatnya tak disebutkan zuhur ataupun asar, tapi Rasulullah pada rakaat yang kedua dia terus salam. Kemudian yang berlaku sebagaimana disebutkannya bahawa selepas daripada itu Rasulullah SAW dia keluar daripada solat tu tadi, dia pergi ke atas satu dalam masjid tu ada satu kayu, kemudian Rasulullah letakkan tangan kanannya atas kiri, kemudian dia letakkan bawah muka dia pipi dia, kemudian datang sahabat tanya. Jadi tu sahabat yang kanan Abu Bakar, Umar, malu takut nak tanya, tapi seorang sahabat dinamakan Zul Yadain. Zul Yadain ni maknanya yang memiliki 2 tangan. Sebab apa memiliki 2 tangan? Sebab dia tangan dia panjang sebelah. Orang sekarang main tenis tangan dia panjang sebelah. Orang dulu dia bekerja kuat, dia guna satu tangan, jadi tangan dia itulah untuk mencari rezeki dia. Jadi pandang bila hari-hari guna dia, satu yang panjang, yang satu tu tak adalah tumbuh biasa, tapi asal ni biasa. Bila satu dah hari-hari guna yang satu, jadi itu sebab dengan sebab ada panjang dan satu pendek, sebab dengan Zul Yadain. Asal manusia dia sama je panjang tangan, rata-rata semua orang sama, tapi oleh sebab bila kita buat satu aktiviti yang kerap selalu, jadi tangan satu tu jadi lebih panjang dari yang sebelah. Itu laqab dia, Zul Yadain, ada nama dia yang tersendiri. Dia yang berani tegur. Dia tanya bahawa adakah maknanya di
dah ditakdirkan bahawa ditukarkan bahawa semayang zuhur atau asar tu daripada 4 dah jadi 2, dikasarkan. Rasulullah kata dia tak lupa dan tidak dikasarkan. Kemudian Rasulullah SAW sambung balik, maknanya tambah 2, kemudian dia salam, lepas salam dia baru buat sujud sahwi. Dalam kes ni sujud sahwi keduanya iaitu dalam kes yang buat ziyadah, ditambah, maka Rasulullah melakukan sujud sahwi itu selepas daripada salam. Tetapi yang berlaku juga yang baginda Rasulullah SAW, dia maknanya dalam keadaan dia maknanya salat yang apabila syak seseorang tu antara banyak atau sikit, dia dianjurkan supaya pilih yang sikit tadi. Kalau kita semayang 1, mana antara 1 dengan 2 macam subuh, kita mesti kalau lupa lah pada masa tu, maka hendaklah diambil 1, lalu ditambah 1 lagi. Kalau 2 dengan 3, maka kena ambil 2 macam maghrib, dan kemudian tambah 1 lagi. Kemudian sebelum daripada salam tu tadi, buat sujud sahwi. Itu diajarkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau 4 dengan 3, ambil 3, kemudian kita tambah 1 lagi, kemudian barulah. Dan begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bahawa dia salat, kemudian masa ketika dia solat tu, dia pada semayang yang 4 rakaat, maka dia semayang zuhur, kemudian pada rakaat yang kedua dia maknanya dia terus bangun, jadi para sahabat dia tak berani nak tegur sebagai ikut je, dan Rasulullah SAW lepas daripada maknanya selepas dia dibuatkan maknanya 3 dan yang keempat, mana sahabat yang ada pada masa tu ingatkan Rasulullah SAW akan bagi salam, tapi Rasulullah tak bagi salam, dia takbir terus, kemudian dia rukuk, dia sujud, kemudian dia duduk antara 2 sujud balik, kemudian dia sujud balik, kemudian dia bangun, baru dia terus bagi salam. Jadi itu macam yang kita buat. Jadi mana sahabat yang pada masa tu hadir bersama Rasulullah SAW, dia maknanya Rasulullah SAW meninggalkan tahiyat awal, dan oleh sebab tu sebelum daripada salam Rasulullah SAW dah buat sujud sahwi. Jadi bermakna sujud sahwi ini boleh dilakukan dalam keadaan yang sebelum daripada salat, sebelum berakhir salat, dan juga selepasnya daripada salat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu 3 keadaan yang kata orang yang cuai dalam semayang ni dia ditipu ataupun dilalai sendiri dalam 3 benda tadi. Kadang-kadang yang cedera tu adalah rukun semayang, kadang-kadang sunat arba'at, kadang-kadang sunat hayat. Maka rukun itu diterangkan oleh musannif bahawa rukun itu yang dikatakan rukun tiada dapat diganti daripadanya sujud sahwi, bahkan jika teringat di dalam sembahyang wajib ia mendatangi akan dia dengan bersegera dan sempurnalah sembahyangnya. Jadi wajib tadi dia datangi dengan segera dalam sembahyangnya, dengan sempurna sembahyangnya. Jadi maknanya kalau seorang tu dia lupa Fatihah, dia sembahyang, kemudian Fatihah tu rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah, kata Rasulullah SAW. Jadi bermakna Fatihah tu rukun, wajib. Seorang yang dia sembahyang, tak tahulah dia mungkin sembahyang seorang diri ke atau imam ke, atau kadang-kadang boleh berlaku. Maka benda yang cedera tu tadi, dia tak semesti rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi bila dia terlupa baca Fatihah tadi, kalau masih sempat lagi, dia belum rukuk lagi, maka dia ganti, dia buat Fatihah tu pada qiyamnya. Dia sempurnakanlah masa dia waktu. Umpamanya dia was-was, dia ragu-ragu dalam sembahyang. Kata dia dah Fatihah, kemudian dia dah baca surah, kemudian masa dia baca surah tu, dia dah baca Fatihah ke belum? Dia rasa was-was pada macam tu. Maka orang yang berdiri pada qiyam dia masa ketika tu, dia wajib kembalikan balik Fatihah dia. Dia mesti sempurnakan Fatihah dia pada masa qiyam.
Dan dia kalau dia sempat baca Fatihah dia, maka rakaat dia tu sah, sempurna. Tapi kalau dia dah was-was tu tadi berlaku dia pada sujud ataupun pada rukuk dia tu tadi, maka Fatihah dia tu dia rasa belum, dia rasa kuat kata belum Fatihah, dia tak buat, dia belum baca Fatihah, maka pada masa tu rakaat yang berkenaan tu dikirakan tak kira, kata batal, bukan batal sembahyang, tapi wajib bagi dia tambah satu tadi, tambah satu lagi rakaat. Nanti pada hujung nanti naik balik, sempurnakan rakaat bagi yang cedera Fatihah tu tadi, rakaat yang itu. Maka sebagian ulama dia kata kalau kita sempurnakan dengan itu dah memadai, tapi sebagian ni kata bahawa tak cukup dengan kita mana habis kita tambah satu rakaat, tapi kita selepas bagi salam tu kita dah selesai lah, tapi yang cantiknya kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi tadi bagi orang yang dah bagi salam yang pertama tadi, dengan sebab dia tambah tadi, kemudian dia dalam keadaan duduk, dalam posisi duduk tu tadi, dia takbir, kemudian dia sujud 2 kali, kemudian dia bagi salam. Itu dilakukan sedemikian sujud sahwi di luar sembahyang dengan sebab cedera, tinggal Fatihah umpamanya, ataupun benda yang lain lah. Umpamanya kita boleh misalkan, dia katakan rukun tadi, sujud tu tadi mesti 2 kali, jadi dia sujud sekali, jadi maknanya rakaat yang tu tadi wajib digantikan pada akhir nanti tambah 1 rakaat. Jadi perbuatan tu. Begitu jugalah pada benda yang lain, seperti berkata gerak 3 kali berturut-turut, semua dengan tidak sengaja. Ini semua boleh di-coverkan dengan dilakukan, iaitu dengan melakukan sujud sahwi tadi. Dengan sujud sahwi di luar daripada sembahyang, maknanya yang batal tadi pada rakaat itu tadi, maka dia tambah 1, kemudian selepas salam dia sujud sahwi, di luar sembahyang. Itu untuk rukun, untuk rukun. Maka rukun itu tiada dapat diganti padanya sujud sahwi, bahkan jika teringat di dalam sembahyang wajib ia mendatangi akan dia. Maksudnya macam tadilah, kalau Fatihah ditinggalkan, sempat lagi kita baca surah, kemudian kita was-was tak baca Fatihah, kena maknanya kita baca Fatihah tu balik. Ini satu lagi masalah bagi orang yang muwafiq dan masbuk. Dia kena ingat, orang yang baca Fatihah tadi, dia kalau dia maknanya muqaranah arfiah atau muqaranah kamaliyah dengan berserta dengan imam, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan Fatihah. Kalau dia lambat, imam dah pergi pada rukuk, i'tidal, sujud tadi, dia kena kira 3 rukun yang besar. 2 rukun yang besar, masuk yang ketiga, kalau dia tak duduk, dia tak ikut imam, maka dia tak pindah. Kalau mana dia pindah tadi, dia tinggalkan Fatihah tak habis, masih tak habis sebab dia nak baca Fatihah, dia lambat, imam laju je, maka pada masa tu dia wajib tinggalkan Fatihah dia, tapi dia kena tambah 1 rakaat, sebab Fatihah dia tak sempurna. Apa yang dia perlu buat, tinggalkan Fatihah bagi orang yang muwafiq tadi, bukan masbuk, kemudian dia rukuk, dan dia dapat, maknanya dia masih dapat mana berjamaah dan sembahyang dia sah. Dan akhir nanti bila imam salam, dia kena tambah 1 rakaat, seolah-olah macam dia sembahyang lebih, tapi puncanya tadi sebab dia lambat baca Fatihah. Jadi dengan sebab 2 rukun yang panjang, rukun yang panjang kita tahu iaitu qiyam, mana kita rukuk, dan juga sujud. Yang tidak tu adalah rukun yang pendek, dengan termasuk duduk antara 2 sujud. Itu untuk Fatihah tadi. Maknanya kalau bagi orang yang masbuk, maknanya Fatihah dia ditanggung oleh imam. Itu lain. Dia dapat rakaat tu selama mana dia masuk, imam tengah dah habis Fatihah dia tak sempat baca Fatihah dia, kemudian dia sempat rukuk bersama imam. Dia sempat rukuk sama imam, maka dia dapat rakaat yang berkenaan, walaupun dia tak habis baca Fatihah dia, berbanding dengan orang muwafiq tadi. Orang muwafiq tu dia relax je, imam dah rukuk dah,
dia masih lagi baca Fatihah. Dia wajib Fatihah, dia tak boleh tinggalkan Fatihah. Kalau dia tinggalkan Fatihah juga, dia rukuk sama imam, nanti ujung nanti dia kena tambah satu rakaat lagi sebab cedera pada Fatihah tu dia tak buat pada rakaat yang pertama. Itu beza antara orang yang muafiq dan orang yang masbuk. Baik, kemudian disebutkan lagi bahawa dan jika berkekalan lupanya hingga perbuat ia umpama yang ditinggal itu adalah ia ganti daripada lupanya dan lagha, barang yang antara keduanya, dan mendatangkan barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Itu barang yang tinggal bagi daripada sembahyangnya, boleh dikatakan maknanya bila dah selesai salam dia kena mana tambah balik bagi barang yang dia lupa ataupun cuai tadi. Jadi dia tak boleh anggapkan bahawa dia sama-sama selesai dengan imam. Kalau dia sembahyang berjemaah, tapi kalau dia sembahyang seorang diri, mana macam tu juga keadaan dia. Kalau dia lupa, dia ingat dia lupa tadi rakaat yang pertama, dia lupa, ada cedera, ada kesalahan dia pada perbuatan dia. Umpamanya dia rukuk sekali je pada yang mana rakaat yang pertama. Jadi dia ingat tadi rakaat yang ketiga, yang keempat, hati dia kuat bahawa dia maknanya cuai, mana dia lupa pada rakaat yang pertama tadi dengan sujud dia hanya sekali. Jadi dia tak boleh terus salam bila dia dah sampai keempat. Dia kena tambah satu lagi rakaat untuk cover balik. Dan kemudian tu perbuatan yang sedemikian tadi, bila kita selesai, sunatlah lepas daripada salam tu kita buat sujud sahwi. Macam yang Rasulullah SAW buat pada lebih rakaat. Pada zuhur dia sembahyang patut 4, dia jadikan 5. Dan begitu juga pada yang ketika Rasulullah SAW buat 2 saja, kemudian bagi salam, kemudian dia sambung balik dengan 2 rakaat, kemudian dia bagi salam, kemudian dia lepas daripada tu dia terus buat lagi dengan sujud sahwi selepas daripada salam.